Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat tengah hari kepada rakan-rakan Facebook sekalian. Jadi hari ni terpaksa jaga anak dah kereta kerana rumah pergi beli barang dapur. Jadi saya saja je buatlah ni. Kebetulan ada masa free. Biasa saya layan WhatsApp je. Jadi semalam tak buat daurah kitab. InsyaAllah lah malam ni kita akan buat daurah kitab. Jadi ada hikmah dia lah di sebalik PKP ni, di mana rata-rata rakyat Malaysia kena lockdown di rumah lah. Dan peristiharan PKP 3.0 ataupun yang baru PKP 4.0, di mana SOP diperketatkan. Yang diperketatkan ialah dari segi ekonomi dan sosial, di mana hanya 20% ataupun 80% penjawat awam bekerja di rumah. Difahamkan yang hadir ke pejabat itu ialah seperti keranipah ataupun pentadbir kalau di sekolah lah. Maknanya sisi ataupun kelab ataupun batu rendah. Jadi guru-guru tu menjalani PDPR di rumah. Jadi ada sekolah yang mengambil inisiatif membuat jadual anja di mana memudahkan warga guru untuk bersiaran langsung ataupun masuk kelas maya secara senggang waktu lah. Maksudnya kalau ikut jadual waktu betul, penat lah guru. Sebab di rumah ni keadaannya lain. Di mana kalau yang guru wanita tu, dia kena sediakan sarapan, breakfast lah, kena sediakan makan minum anak. Kemudian banyak kerja-kerja rumah yang perlu diselesaikan lah. Kalau laki bini cikgu, maka lagi terbeban lah. Sebab maksudnya anak pun PDPR juga, anak cikgu tu. Di samping kita, saya cerita saya lah ni, cerita orang lain saya tak tahu sangat. Cerita pasal diri saya. Kalau orang lain mungkin dia pergi kerja, handset dengan dia. Manakala untuk anak menjalani PDPR itu tertangguh pada waktu petang setelah parents tu balik ataupun malam nanti. Bagi yang kurang berkemampuan lah. Tapi jika parents tu sedikit berada, mungkin dia akan membeli, bukan handset yang mahal, tetapi bolehlah untuk murid itu menjalani ataupun bukan 3310 lah, bukan Nokia 3310 yang pekong anjing tu. Anjing pun
merengek, au au au, maknanya apa, angin pun lari lah maksudnya. Handset sekarang ni walaupun ada 3310 yang boleh WhatsApp, tapi biasanya kalau 3310 tu yang zaman dulu tu jatuh walau macam mana pun dia tak tak cerewet macam handset sekarang lah. Sebab handset 3310 ni handset yang paling lasak lah. Jatuh beberapa kali pun kalau saya kat universiti dulu boleh guna lagi, masuk SIM card jalan lagi. Itulah keistimewaan handset 3310, Nokia 3310. Hari ni tajuk bebas hari ni. Saya nak melihat, nak merepek ke apa tajuk mana pun tak ada masalah, sebab saya tidak stick to the topic. Topik melalut. Hari ni topik melalut, merepek. Topik mengarut hari ni. Meroyan meraban hari ni. Jadi kejatuhan Nokia ni disebabkan dia tidak mahu menerima perisian Android, di mana dia telah ditinggalkan oleh brand-brand lain seperti Samsung. Kalau kita tengok Samsung yang leading selepas kejatuhan Nokia tu, Apple dengan OS-nya, dan handset-handset lain pun yang pakai Android memang menjadi trend lah, menjadi kesukaan manusia lah, kesukaan orang ramai. Maknanya Nokia ni kalau dulu top lah, diikuti oleh Motorola ataupun Sony Ericsson. Bercerita tentang Sony Ericsson ni, selepas dia split ataupun pecah kongsi, Sony kelebihan dia pada bunyi, kemudian Ericsson pada telco ataupun handset. Bukan telco lah, handset, komunikasi. Maka kaki kanan dengan ibarat kaki kiri lah. Kalau kanan saja tak boleh berfungsi dengan baik lah, kalau kiri saja pun tak boleh berfungsi dengan baik. Jadi saling memerlukan. Dan ni ala-ala pergi ke handset ni, kita buat handset lah ni. Alah, apa handset yang daripada Taiwan tu, yang ada Desire tu, dia ada sistem operasi dia sendiri. Tapi sebab handset tu dia tidak menggunakan marketing dia melalui promosi, sebab dia kata dia dah ada nama. Memang dia pernah mencatat kedudukan nombor 1 lah handset apa, tak ingat dah saya. Alah, yang Taiwan tu, CEO dia perempuan. CEO dia tu belajar kat US. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nama apa handset tu? Siapa? Nantilah saya, kalau saya ingat, saya bagi tahu semula lah. Mendapat apa sale yang begitu teruk lah. Mendapat sale begitu teruk sebab dia tidak menggunakan marketing secara periklanan. Saya pun banyaklah guna jugalah handset tu, apa, sampai WhatsApp lah handset tu saya guna. Yang rumah saya pun wayang warna merah, saya warna silver. Memang sedap guna handset tu, cuma tak ingat nama. Saya sekarang ni banyak benda yang tak ingat. Tak tahulah, minum semut ke, makan semut ke. Dia kan dalam kitab, kalau kita makan seekor semut tu 40 hari kita tak ingat lah. Mungkin ada semut yang saya tertelan. Jadi begitulah perkembangan teknologi ni. Kalau kita nak follow, memang kita tak dan. Dan di waktu zaman kemeselesitan ekonomi ni, disebabkan oleh penangan pandemik COVID-19 ni,
maknanya kuasa membeli pengguna ni kurang. Jadi bagi YouTuber yang membuat overview ataupun review tentang alat telekomunikasi ni, handset ni, dia bolehlah beli yang latest punya. Sebab subscriber melebihi 1K. Subscriber melebihi 1K, maknanya view dia tu 9,000 jam. Dan setiap iklan yang masuk, kalau pergi dekat YouTube tu, ada yang kuning-kuning tu, situ, kalau sampai situ, kalau kita tengok sampai situ, dia akan ada iklan. Kalau kita tak skip, maknanya berapa lama kita tengok iklan tu, dia akan masuk dalam akaun YouTuber tu. Itulah maknanya YouTuber ni pun boleh cari makan. Kalau pandai lah, kalau kita ada kemahiran, kalau kita pandai mencari isu-isu semasa, ataupun kita tahu apa yang orang ni minat nak tengok. Macam saya duk perhatikan ceramah-ceramah ustaz dalam masjid pun ramai juga orang minat. Di samping orang tengok macam channel mekanika, channel kalau telekomunikasi tu Amas, kemudian Wiser.my. Setelah Arif Ismail tu keluar daripada Amas, dia buat channel dia sendiri. Mungkin income dia lagi gah lah, sebab dia dah ada follower. Apa tu star tu, kemudian Muaz Malik yang keluar pada Wiser.my, buat channel sendiri. Lepas tu Faz Zainal, Faz channel tu. Lepas tu Fazli Halim pun sudah Amas juga. Jadi yang dah ada peminat-peminat setia ni, maknanya orang akan follow, orang akan subscribe dan akan like dia punya channel, dan dia akan mendapat imbuhan lah daripada YouTube. Itulah. Jadi hari ni tak ada tajuk apa. Yang kuning Cikgu Maroyak Sani, maaf kalau tak silap. Kuning apa? Jadi kalau kita nak follow pasal handset ni, memang tak ada ahli kita lah, kecuali anda ni seorang yang berduit lah. Sebab selalu ada latest model berkenaan dengan Huawei telah di-skat oleh US. Maknanya tak boleh akses Google, apa-apa saja yang berkaitan dengan Google Maps ke ataupun Gmail ke. Tapi dia ada dia tak ada dia ada maknanya sistem dia sendiri lah. Nama apa saya pun tak ingat. Nama macam Cina jugalah. Dia tak kisah pun Huawei ni. Tapi kalau nak pakai yang clone boleh, tapi dia punya security tu maknanya tahap keselamatan yang orang boleh akses masuk atau hack akaun kita tu tinggi lah. Tak selamat lah, tak seperti Google. Kalau Google yang ori lah. Jadi saya guna line Yes ni. Line kadang-kadang sangkut. Jadi kalau nak bercerita bab pengajian, bab sifat 20, bab ketuhanan ni tak sesuai lah. Sebab sekejap lah, akan
kat anak kejap. Sebab lain sangkut-sangkut. Pagi tadi saya tukar SIM card. Saya tukar SIM card yang ambil dalam ni yang You Mobile. Maknanya sekarang long call saya, handset tu saya tinggal rumah lah. Yang ni dua-dua Yes ni. Yes yang guru, Yes yang prepaid. Top up bonus RM30, dia unlimited. Jadi Yes ni pencawan dia biasa ada kat sekolah, tapi tak semua sekolah lah. Sekolah-sekolah yang yang ada pencawan tu adalah sebab di bawah Yontek Lee Yontek Lee Kroni Mahathir. Jadi salah satu sebab Dr. Mazli Malik disarankan letak jawatan oleh Tok M masa jangan kat nak. Ketika PH mengetah dulu, ialah sebab kontrak Frog yang guru satu nak kata laman web, tak laman web juga, Google Frog ataupun Frog ni under Yes lah, bukan Google Frog bukan Google. Yang sekarang dibatalkan Frog tu, diganti dengan Google Classroom ataupun Google, tapi gig dia memang banyak lah. Saya lupa berapa gig dia bagi. Maknanya tidak diberikan kepada Yontek Lee. Sebenarnya yang bagi projek kepada Yontek Lee ni Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika itu Menteri Pendidikan di bawah Wan Bestari Net, yang menjadi kontroversi tu pasal isu Wan Bestari Net yang kat Sarawak tu. Saya pun tak boleh nak ulas detail sebab saya tak berapa ingat dia punya kronologi tu. Sama ada pencawan tu dibina, payment dah bayar ke macam mana saya tahulah. Sebab Sarawak ni kita tahu kan kawasan pedalaman. Kalau kawasan yang melintah pada sungai tu, siapa yang nak pergi cek? Jadi setelah biasalah, siapa naik menjadi kerajaan, maknanya kesnya akan ditutup lah. Kemudian kes akan dibongkar kembali oleh seteru politik. Ni bercerita bab politik pula ni. Tadi bab aset. Jadi hari ni tajuk merapu-meraban melalut. Kita tak pergi kepada sifat 20 apa wadah terwujud dan Muhammad, tak pergi. Kita bicara topik lain hari ni. Maknanya kita kena ambil tahu semua topik atau semua perkara lah, supaya kita ni menjadi orang yang berfikiran terbuka, open minded, dan tidak kata di bawah tempurung lah. Kata di bawah tempurung mungkin zaman dahulu, zaman sekarang ni kata di bawah kaca lah. Jadi keadaan semakin buruk lah kita kata. Dan di akhir zaman ni keadaan tidak akan menjadi semakin baik, menjadi semakin buruk. Maksudnya buruk bagi manusia, bagi Allah Ta'ala, semuanya molek belaka, sebab ada hikmahnya. Dan ni nak bercerita pasal COVID-19 pula, berkenaan dengan varian baru. Yang varian India tu memang dah masuk, cuma dikuarantinkan. Dan varian Afrika tu dah ada. Di mana baru dia? Di Tumpak, Kelaburan Tumpak di Kelantan. Dan orang menuduh
anak ni Abduh. Anak ni Abduh tu umur 26. Yang budak yang menjadi kluster tu umur 18. Bukan anak ni Abduh, anak wakil rakyat lain. Wakil rakyat Kelantan juga. Yang pergi ke Afrika. Dia bersekolah di Gunung Susu. Tapi ada satu versi lagi, dia kata pekerja GNT yang hantar barang delivery. Tu yang 3 kampung tu kena. Kampung Sarang Burung kena. 2 kampung lagi, kampung apa saya tak ingat dah. Kampung Payula ke apa. Jadi Gunung Susu ni saya pernah pergi jugalah dulu. Acak jugalah pergi. Lepas tu ada members tu. Jadi yang ni berkenaan dengan WhatsApp. Berkenaan dengan WhatsApp sekarang ni saya banyak saya dapat link-link WhatsApp. Apabila saya masuk link tu, saya hantar YouTube saya. Maknanya untuk menambah subscriber lah. Lepas tu saya left lah. Dan hanya grup-grup tertentu saja yang saya rasa saya nak stay, saya stay. Tapi tak sampai pun 10 grup tu. Yang terbaru grup politik ramai orang add saya. Tapi saya tak left lagi lah. Saya nak tengok perkembangan macam mana. Tapi saya hantar semua audio Mamu ke grup politik tu, biar mereka maknanya kurang berpolitik lah. Mereka mendengar sikit bab-bab ketahanan. Tadi pun ada Hafiz Cistias, Hafiz Tarekat Cistias Batu Pahat. Dia respon tentang audio saya. Maknanya audio Mamu pun saya letak dalam grup saya tu. Mamak lagi power tu. Dalam banyak-banyak audio tu dia tertarik mengenai audio saya. Dia kata, yang saya kata lah. Jadi tulis, dia respon, dia kata, oh rupanya Bak Muhammad ni kena belajar lain je. Bukan ada dalam syariat tarekat hakikat makrifat. Saya kata iyalah. Sebab kamu makrifat tu, kamu kena diri rohani kamu. Mengenal diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang siapa yang mengenal dirinya, nescaya dia mengenal akan Tuhannya. Jadi rohani kamu itu ini masuk bab ketahanan pula. Jadi rohani kamu itu keluar daripada hakikat Muhammadiyah. Kalau baca kitab ilmu titik daripada selautan, lebih kurang macam tu lah. Apa nama pengarang dia, orang Indonesia tu. Dia belajar, ada guru dia lah, memang dia belajar. Kalau ikut dia, Allah tu roh lah. Kalau ada kitab dia lah, dia kata Allah itu roh. Memang ada yang berpegang macam tu. Guru tarekat pertama saya pun dia cakap macam tu. Sebenarnya roh kita itulah Allah. Dia kata macam tu. Bukan salah, betul, dari satu batas ilmu. Cuba kita fahamkan dulu sebab apa dia kata roh kita tu Allah. Kejap saya nak settlekan anak tu. Dulu ada seorang pendeta Yahudi menghantar anak murid dia bertemu dengan baginda Rasulullah, dan dipesan kepada anak murid dia, ahli kitab lah ni, ahli kitab, tanya kepada baginda Rasulullah tu berkenaan dengan roh. Maka jawab baginda Rasulullah, roh itu urusan Tuhanku. Tidak siapa yang mengetahuinya melainkan sedikit. Itu jawapan baginda Rasulullah kepada anak murid pendeta Yahudi itulah. Pendeta Yahudi. Maknanya baginda Rasulullah ni menjawab
setakat kefahaman anak murid pendeta Yahudi tu. Maknanya terjawab melebih. Baginda Rasulullah, dia tidak akan bercakap melebihi kadar akalan atau ilmu seseorang itu. Kalau dia angkat pun dia angkat sikit je. Itu jawapan baginda Rasulullah kepada anak murid pendeta Yahudi, di mana roh itu ialah urusan Tuanku. Tidak siapa yang mengetahuinya melainkan sedikit. Jadi mari kita fahamkan apa maksud baginda Rasulullah itu. Jikalau orang Islam bertanya kepada baginda Rasulullah, apa itu roh? Tentulah baginda Rasulullah akan menjawab, roh itu ialah Allah. Maknanya tidak bergerak sebesar zarah melainkan dengan izinnya. Dalam Nur Effendi, apa nama pengarang kita tu, kalau tak silap saya lah. Dan mengikut Syekh Ismail Halang, Tarekat Nasyabandi di Kuala Kangsar, Perak, dia kata Allah itu makhluk, Allah itu kena jadi. Memanglah roh tu dijadikan, dicipta. Tapi kita tengok kuntu amwatan tu, summa ahyakum summa yumitukum summa ilahi turja'un. Maknanya hayat itu tertakluk di atas sifat mani, sifat mahakaya Ta'ala. Maknanya hayat itu bukan dicipta, bukan dijadikan, tapi dia azali, sifat asal. Maksudnya di sini, sebenar-benar kita yang mana? Ni saya malah pergi ke versi lain. Kita pergi kepada versi yang pepegang kata roh tu Allah. Roh tu Allah. Adakah Allah itu diadah? Adakah Allah itu diadah? Allah ini terdiri pada 4 batang alif, iaitu alif itu zat, roh lam awal itu sifat, lam akhir itu asma', ha itu af'al. Allah itu bukan dia lagi ya. Allah itu ialah barang yang keluar daripadanya, iaitu zat, sifat, asma', af'al. Jangan kamu sembah zatku, jangan kamu sembah sifatku, jangan kamu sembah asma'ku, jangan kamu sembah af'alku. Sembahlah aku. Aku itu ialah kun zat. Sebenarnya dia ialah kun zat. Kun zat ni yang meliputi zat, sifat, asma', af'al. Itulah kun zat. Jadi kalau mengikut setengah pengajian, dia kata jangan berpegang pada roh. Kalau kamu pegang pada roh, seperti kamu dengan agama Buddha, Hindu, itu setengah pengajian. Sebab dia nak pecah lagi benda tu. Dan adakah baginda Rasulullah tu mempunyai roh? Dan pengajian lain mengatakan ni yang versi Cicit Tuanku Paloh lah, baginda Rasulullah itu tiada roh. Yang ada hanya jasad baginda Rasulullah nurani, dan yang meliputi jasad baginda Rasulullah itu Rabbani, Tuhan. Jadi ada setengah pengajian dia kata kita tak boleh kata baginda Rasulullah itu Tuhan. Kita kata yang meliputi dia. Itu dia nak ambil langkah selamat. Ada orang kata baginda Rasulullah itu Tuhan dah. Sebab kita tengok banyak versi pengajian ni. Kita jangan jumuk satu versi, satu manhaj pengajian saja. Kita buka habis. Hari ni kita buka habis. Sebab dia kata kalau bukan baginda Rasulullah itu Tuhan, kita tengok di pada mahsyar besok, apa-apa yang kamu iktikadkan sebagai Tuhan, maknanya Allah Ta'ala itu akan mentajelikan benda tu, benda yang kamu iktikadkan itu sebagai Tuhan kamu. Maknanya Tuhan sembah manusia tu lah. Dan ikut benda tu balik ke neraka. Na'udzubillah. Tapi jika kita mengiktikadkan baginda Rasulullah tu Tuhan, maknanya baginda Rasulullah tak akan pergi ke neraka.
dia akan pergi ke syurga yang paling tinggi. Apa-apa yang kamu itikadkan, contohnya kamu kata Allah, kamu kata Allah tu selain pada baginda Rasulullah, maka benda yang kamu itikadkan itu dah Allah Ta'ala akan buat satu bentuk, satu lembaga, kemudian kamu akan ikutlah benda tu masuk ke dalam neraka. Dalam surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas. Tuhan sesembahan manusia. Maknanya apa yang kamu asyik, apa yang kamu sibuk, apa yang kamu konsentrate di atas dunia ini, itulah Tuhan bagi kamu. Contohnya kamu banyak bermain WhatsApp sampai kamu meninggalkan solat, kurang membaca Al-Quran, kurang beramal ibadah, maka itulah Tuhan kamu. Kamu balik dengan Tuhan WhatsApp tu. Macam tu. Okey. Bagi saya tak semestinya awak ikut saya. Saya cuma melontarkan pandangan saya. Cuma kita ni sama-sama berfikir, sama-sama merenung, sama-sama bertafakur. Adakah yang saya kata ni betul? Kalau tak betul, tarik ke bawah komen. Kalau tak betul, sanggah, rak, tak ada masalah. Allah tiada di mahsyar. Bagi saya Allah tiada di mahsyar. Dalil dia ialah sebab kalau Allah ada di mahsyar, sudah bertempat. Sudah bertempat. Sebab Allah ni dia meliputi alam ni. Saya pernah berjumpa dengan keturunan Ibrahim Bonjo. Dia bagi tahu saya tak tanya pun. Selepas daripada mendengar kuliah pagi Jumaat di Medan Ilmu di Kota Baru lah, selepas Tok Guru Ni Aziz mengajar, dia kata dia cakap beragama lah, pakai biasa je, orang tak kenal pun dia. Tapi dia duduk di Kelantan lama, jadi orang Kelantan lah dianya. Dia kata kalau cikgu nak kenal Allah, dia kata ni Allah, dia kata. Dia buat macam ni. Sebab Allah ni dia meliputi sekalian alam. Kena faham, meliputi itu ialah zahir batin luar dalam. Sebab dia tidak menyerupai sesuatu. Sebab tu kalau kita bersolat, kalau kita mengerjakan amal ibadat, kita tak boleh serah kepada Allah. Sebab dia zat maha kaya, dia tak nak apa-apa dah. Dia kata kena serah kepada Muhammad tu. Sebab Muhammad tu yang ambil solat. Zat ni dia tak nak apa-apa dah, sebab dia maha kaya. Sebab pada zat tu semua ada. Dulu kecoh dulu, pasal saya kata pada zat tu bodoh pun ada. Bukan Ta'ala tu bodoh. Maknanya kalau tak ada bodoh tu di zat tu, macam mana dia nak buat orang tu jadi bodoh? Dia ambil sifat dia yang bodoh tu, letak pada makhluk tu, makhluk dia jadi bodoh. Jadi orang tak faham. Orang kata saya kata Allah tu bodoh. Bukan Allah tu bodoh. Maknanya kalau di gudang tu, di zat tu semua ada. Kita kena faham di zat tu, di gudang tu semua ada. Sebuah malaikat ada. Gudang perbendaharaan banyaklah, semua ada. Apa yang tak ada? Tengok alam ni, semua keluaran pada dia ni. Semua keluaran pada dia. Kalau gudang Muhammad, yang keluar Muhammad lah. Muhammad tu apa? Min kepala, ha itu tangan ke bahu, pusat atau punggung min, kedua kemudian dal tu kaki. Dan ni bahagian keluaran, bahagian pengeluaran lah. Maknanya kita manusia ni, kalau wanita tu sejarah baru akan keluar ikut sini lah. Dilarang Adam itu makan, bukan makan. Orang syariat kata makan, dia bukan makan, dia merasai buah khuldi. Buah khuldi
buah khuldi ni 18 SX lah. Maksudnya apa yang kamu melihat pada wanita tu, kamu jumpa wanita cantik, yang kamu lihat dulu tu, itulah buah khuldi. Buah khuldi. Dia kata jangan dekat dengan buah khuldi tu. Maknanya kalau nak dekat, masuk Allah Ta'ala tu, kalau nak dekat dengan buah khuldi tu, sebab di syurga ni bukan tempat melahirkan anak. Kalau nak melahirkan anak, tumpah darah, kena pergi ke dunia lah. Tu maksud dia. Sebenarnya skrip untuk menzahirkan baginda Rasulullah, diri dia yang sebenar. Cerita dia macam tu lah. Mana kita tadi? Pas ke buah khuldi tak ingat dah. Tidak saya ingat anak je. Bukan macam ni lah, senang. Jadi Allah tu meliputi sekalian alam, meliputi alam ni. Itu yang dikatakan tidak bertempat tu. Tidak bertempat lah. Sebab sebelum ada tempat, dia dah ada. Cuma kita nak faham, yang meliputi alam ni tu, kita nak kenal yang meliputi alam ni tu. Allah kata kau tak boleh kenal aku, kau kena sifat aku. Al-insanu siri wa ana siruhu. Insan itu rahsiaku, aku itu rahsianya. Dan sifat aku tu aku juga. Sifat aku tu aku dah. Jadi sifat tu aku dah ialah sifat kamalat dia Muhammad tu, dia dah lah. Dia lah. Sebab ular dia minta dengan Allah Ta'ala, dia nak kenal. Allah Ta'ala kata, mu tunggu aku di Gua Sur. Nanti aku pergi lah. Nanti Habibullah, dia nak kenal kekasih Allah. Kalau ikut cerita syariat, dia nak kenal Habibullah, kekasih Allah. Mana tunggunya ular dari Gua Sur tu 1000 tahun. Sebab tu apabila Sayyidina Abu Bakar bermuran duja, bersedih hati, takut orang kafir Quraisy, dan ada nampak duduk lalu lalang depan gua tu. La tahzan, jangan bimbang, jangan bersedih. Inna Allah ma'ana, sungguh Allah berserta atau di samping kamu ni. Ni di sebelah kamu ni Allah ada ni. Lagu tu. Jadi nak kenal yang meliputi alam ni ialah kenal baginda Rasulullah tu, kita tahulah. Nak kenal yang raib itu, kena kenal yang zahir itu, Rasulullah tu. Jadi kalau faham-faham lah. Dan mengapa para habaib, mengapa para habib-habib dia mengagungkan sangat. Dan Allah pun sendiri suruh kita ni mengagungkan baginda Rasulullah tu. Kalau kita tengok dalam kitab Berzanji, Marhaban, dalam kitab-kitab itu diagungkan baginda Rasulullah tu sampai peringkat ketuhanan. Dan tidak mencacat pun, tidak mencacat sekalipun sifat uluhiyah Allah Ta'ala tu. Sifat uluhiyah tu apa? Amat tu lah. Kalau rububiyah tu dia ada rupa bentuk Muhammad. Uluhiyah ni dia tak ada rupa bentuk. Dipanggil Syani Tanzih. Syani Tanzih ni menyucikan Allah Ta'ala ni dari suatu apapun. Maka ana kuntu kanzan mafian fa ahbabtu li an urafa faqalattu khalaq. Maknanya aku ingin, aku asyik aku dikenali, maka aku datangkan Muhammad itu, sifat kamalat aku itu, Muhammad itu, bagi makhluk mengenal aku. Jadi nak kenal dia, kena kenal Muhammad tu. Kalau kenal baginda Rasulullah, maka kenalah Allah Ta'ala tu. Kalau nak kenal hak tak berupa betul tu, dah kena kenal Rasulullah tu. Tu maksud saya.
Sebab zat tu memang tak boleh kena. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Jadi berkenaan dengan grup WhatsApp. Grup WhatsApp yang masukkan grup Panah Arjuna yang di-add oleh ayah kelana apa, ayah pak tua. Nanti saya ulas lah. Sebab anak ni buah sangat. Saya pun dah terima notification tu. Naik notification rumah dah buat payment beli barang dapur guna kredit kad saya tu. Maybank hantar WhatsApp tadi. Sekarang saya kena beradu dulu lah. Apa pun nanti saya sambung lah. Berkenaan dengan grup WhatsApp ayah kelana ayah pak tua tu. Sebab di situ ada beberapa ahli yang pegang jalan kiri, jalan Azazi. Saya sudah nampak kesudahan grup WhatsApp tu. Sebab saya jalan kanan, jalan Muhammad. Saya nampak dia akan berlaku pentombongan lah. Tak lambat banget lah. Dan Mamu ada dalam tu. Sekarang Mamu tidak bersuara lagi. Mungkin dia tengah tidur lah. Dia lepas subuh tu dia tidur. Sebab dia banyak hari tak tidur. Okey. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.